Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan saya harapkan kawan sentiasa sehat seperti biasa ya. Pencerahan hari ini adalah pengkhianat akan jatuh juga di tangan pengkhianat. Jadi ini tajuk saya hari ini. Kita lihat kerajaan yang ada hari ini. Mereka hari itu mengkhianati kawan-kawan mereka dalam PHS, keluar daripada gabungan PHS, dan 11 orang yang digelar sebagai Sikitul juga keluar daripada PHS, dan terbentuklah kerajaan yang dipanggil Tebuk Atap. Hari ini kita lihat hasilnya. Mereka bertelagah sesama sendiri. UMNO bertelagah dengan Bersatu. UMNO bertelagah juga dengan PAS sedikit. Dan kita lihat dalam komponen parti-parti mereka ini juga ada lagi yang ingin pecahkan. Kita dengar huru-hara bahawa nak tukar presiden PAS lah. UMNO pun macam dah terpecah dua. Ini hasil dari pengkhianatan yang mereka buat. Bila kita lihat hasil daripada pengkhianatan yang mereka buat ini tadi, bahawa mereka yang ada dalam kerajaan hari ini dan menteri-menteri yang ada, inilah orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak kuasa, orang yang tidak mementingkan rakyat, suka membohongi rakyat, cakap manis tapi pembohong semua. Inilah hakikat yang kita boleh lihat hari ini hasilnya. Kita rakyat beruntung hari ini, karena kalau tidak mereka tumbangkan PHS dengan cara pengkhianatan ini tadi, kita rakyat tidak nampak. Dan apa yang berlaku hari ini, pandemik yang ada hari ini, kita boleh lihat kemampuan mereka untuk memimpin negara. Dan jelas-jelas tidak boleh menteri bercakap hari ini macam ni, besok macam ni, lusa macam ni. Rakyat pening kepala, isu persekolahan saja pening kepala. Orang tua, anak-anak beli laptop, beli PC lah, beli apalah semua. Tiba-tiba sekolah buka. Orang dah habiskan duit beli barang-barang ini tadi. Sekolah buka, nak kena beli lagi peralatan sekolah. Jadi kita dengar banyak macam huru-hara bahawa ada yang dapat projek lah, dapat kontrak lah. Saya tak nak masuk isu itu karena bukti-bukti pun saya tak ada, jadi saya tak nak sebut. Tapi ada huru-hara yang mengatakan begitu. Jadi ini hakikat yang kita rakyat lihat hari ini. Dan kita lihat UMNO hari-hari juga mereka blogger-blogger dia menghentam kepada Bersatu yang ada hari ini. Tetapi kenapa presiden dia tidak keluarkan UMNO itu daripada parti yang ada hari ini? Adakah dia nak dengan peruntukan menjadi TPM yang dapat 600 juta itu? Jika perkara ini dia lakukan, UMNO akan bertambah parah kalau UMNO bergabung dengan Bersatu ni nanti, dengan kerajaan PN yang ada hari ini. Rakyat akan tolak, kerana tolak Bersatu, tolak sekali dengan UMNO, apalagi PAS. Ini hakikat yang kita perlu lihat bahawa kerajaan yang ada hari ini, mereka mengkhianat PHS dahulu, rakyat betul-betul marah. Yang mengkritik itu mereka punya, yang kita lihat di media sosial itu sebenarnya ini adalah cyber trooper mereka yang membuatkan hal-hal ini seolah-olah kencang bunyi dia. Seperti mereka kutuk dahulu Dr. Mazli Malik tentang isu kasut hitam. Hari ini kutuklah menteri kamu tu. Saya rasa jauh Dr. Mazli Malik tu hebat daripada yang ada hari ini. Jadi ini hakikat yang kita lihat hari ini. Rakyat sentiasa kritik menteri. Dalam sejarah saya hidup nih, tidak pernah saya lihat kerajaan yang dikritik oleh rakyat separah ini. Ini betul-betul yang kita lihat, orang mengkritik setiap hari. Facebook tuh penuh dengan isu-isu politik hari ini, tidak seperti dahulu. Jadi ini saya lihat bahwa kerajaan yang ada hari ini betul-betul gagal. Dan kita lihat lagi hari ini banyak isu yang di Pertuan Agong ataupun raja-raja nak bersidang pun ditunda. Banyak isu yang saya lihat tadi, isu kes Profesor Dr. Abdul Aziz Bari pun kena buat ke polis, ke balai polis untuk nak buat statement. So berbagai-bagai isu hari ini. Kalau kita lihat seolah-olah
hal-hal seperti ini berlaku untuk menyekat suara rakyat. Jadi sampai bila hal ini nak mereka lakukan? Kalau hak bersuara pun mereka cuba nak sekat, disekat itu, sekat ini, dan saya takut nanti internet kita pun dah tak ada, disekat lagi. Jadi kita kembalilah ke zaman batu. Kalau begitulah hasilnya nanti. Jadi ini yang kita lihat hari ini, bahwa kerajaan yang ada hari ini dia akan berakhir dengan pengkhianatan juga. Kita lihatlah nanti. Mereka tidak nak mengelak daripada sidang parlimen. Tidak boleh elak juga. Mereka terus buat pilihan raya nanti. Mereka tetap juga akan dihukum oleh rakyat. Jadi rakyat ini yang akan menentukan mereka ini semua. Saya harap kali ini mood rakyat betul-betul berubah, dan kita lihat betul-betul yang kita boleh nampak hari ini untuk memimpin negara ini adalah kerajaan PHS yang ada. Kita dah tahu Barisan Nasional memerintah 60 tahun. Kenapa dihumban waktu itu? Karena pemimpin mereka terlalu banyak dengan rasuah, salah guna kuasa. Dan pemimpin yang kita tolak di PRU ke-14 dulu berada di kerajaan yang ada hari ini. Kalau kita mahu mereka ini lagi, kita tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh pemimpin-pemimpin PHS dahulu waktu mereka berkempen, bahwa banyak penyelewengan, banyak rasuah, banyak ketirisan berlaku. Kalau kita tidak percaya itu, negara kita ini akan bankrupt. Kerana apa? Yang kita dengar daripada cyber trooper memang manis, kerana mereka ini mencari duit daripada membohongi rakyat. Tetapi hutang negara kita meningkat dari tahun ke tahun. Ini yang kita tidak dapat bohong. Mungkin rakyat tidak nampak itu, tapi hutang kita ini dah terlampau banyak. Dari tahun meningkat, setiap tahun itu dia peningkatan tu ada. Daripada mana mereka katakan Barisan Nasional bagus memerintah? Kalau Barisan Nasional itu dulu bagus memerintah, hutang negara kita ini tak ada sebanyak ini. Kalau mereka boleh majukan negara, boleh membangunkan negara dengan betul, dengan cara berjimat cermat, kita tidak mempunyai hutang banyak seperti ini hari ini. Jadi dari mana bagusnya Barisan Nasional? Dari mana bagusnya UMNO memerintah? Kita lihat pula, dia buat gabungan yang ada hari ini. Pun mereka nak berpecah karena mereka inginkan kekuasaan saja. Yang penting mereka kaya. Temborok mereka sendiri yang mereka ingat. Bukan ingat rakyat, tapi mereka jual isu-isu rakyat, isu-isu kaum. Kalau pada saya, kita lihat negeri yang dipimpin oleh pihak pembangkang hari ini maju. Kita lihat Pulau Pinang, kita lihat Selangor. Sekarang ni kita lihat Negeri Sembilan. Dah mula ada perubahan. Kita lihat Kedah hari itu. Walaupun di waktu itu Datuk Seri Muklis yang pegang, tetapi tetap bagus. Dia punya perancangan yang baik. Hari ini apabila PAS ambil berbagai-bagai isu, gunung pun saya dengar nak dijual. Ini orang-orang Kedah tahulah cerita. Isu air mengalir pun nak diklaim. Ini masalah semua. Kita lihat di Perak pula, yang terakhir ini. Apa yang mereka buat? Jatuhkan kawan dia sendiri. Bukan PHS yang naik. Yang naik orang dari UMNO pula. Ini lawak antara bangsa lah yang mereka buat kepada rakyat. Covid kita bagus-bagus, slow. Pergi buat pilihan raya di Sabah. Jatuh ke kerajaan Sabah. Untuk apa? Inilah hasilnya mereka ini semua. Jadi kita rakyat harus menilai di situ. Itu yang saya perkatakan, bahwa kerajaan PHS ini, mereka, saya tidak perkatakan mungkin tidak ada rasuah 100% ataupun ketirisan ataupun apa yang berlaku, tetapi saya percaya di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya percaya PHS ini boleh membentuk negara Malaysia ini dengan lebih adil kepada rakyat dan lebih baik untuk pembangunan. Karena kita sekarang ini ketandusan tokoh
tokoh yang ada nama di pesada antarabangsa hanya tinggal Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau dia boleh memimpin negara hari ini, maka dia akan boleh membuat pelapis-pelapis baru dalam politik yang ada hari ini. Tak kira daripada parti pembangkang ke, daripada parti kerajaan ke, daripada segala-gala parti ini tadi, dia mungkin boleh melahirkan tokoh baru. Dan mungkin dia boleh mengubah corak politik di Malaysia ini supaya tidak lagi memainkan isu perkauman, isu agama. Dan mungkin dia boleh menukar corak politik yang ada di Malaysia ini kepada corak yang saya rasa lebih baik kita mengikuti corak-corak negara maju. Contohnya kita ambil negara tetangga kita yang paling dekat, contoh Singapura. Mereka berpolitik tidak memainkan isu kaum. Mereka berpolitik kalau satu kawasan, mereka akan ceritakan apa pembangunan yang mereka akan lakukan. Apa pembangunan yang mereka nak lakukan kepada negara. Sepatutnya ini. Tetapi politik yang ada di Malaysia hari ini, yang dimainkan isu kaum. Sampai bila kita nak mainkan isu kaum, mainkan isu agama? Ini masalah kepada orang-orang yang ada dalam Malaysia ini hari ini. Orang-orang politik ini tadi. Mainkan isu agama, mainkan isu kaum. Adakah manusia yang nak terlahir daripada kaum ni, kaum A, kaum B, kaum C? Tidak ada. Hargailah sesama. Kalau mereka tu boleh terlahirnya dalam keluarga yang macam ni, mungkin keluarga ada Kristian ke, keluarga ada Buddha ke, keluarga ada Hindu ke, keluarga ada Islam ke, mereka ini dah terlahir daripada keluarga yang seperti ini. Jadi kita sebagai rakyat, hargailah sesama. Tak bolehlah kita nak murtadkan orang, tak bolehlah kita nak kata macam kritik DAP yang tak elok-elok, tak senonoh-senonoh tu lah, tidak bagus lah. Mainlah politik yang betul nak membangunkan negara. Terutamanya orang-orang PAS. Dan ni macai-macai PAS ni juga dengar. Mainlah isu politik yang boleh membangunkan negara. Kenapa nak mainkan isu kaum, nak menjatuhkan imej pemimpin-pemimpin parti? Inikah yang diajar? Belajarlah santuni diri kita dan orang lain, rakan-rakan kita. Ni Jekom ni apa semua ni, membazir duit rakyat. Ni rakyat nak kena beli komputer, nak beli laptop, nak beli tablet. Terpaksa. Kalau kita lihat adun-adun ataupun MP-MP ataupun wakil rakyat pembangkang, mereka dapatlah sumbangan daripada orang ramai untuk mereka membantu rakyat. Saya tak nampak pihak kerajaan melakukan ini. Mana mereka dapat peruntukan setahun 3 juta lebih? Kemana duit itu pergi? Kenapa MP pembangkang boleh santuni rakyat? Kenapa MP daripada kerajaan tak boleh nak santuni rakyat? Yang mereka sembang tiap hari projek, duit, kuasa. Yang lain tak ada. Keluar saja kenyataan mereka ni pasti ada di sebaliknya. Keluar saja kenyataan menteri-menteri ada di sebaliknya. Isu vaksin, di sebaliknya orang cerita pula. Pasal kontraknya lah. Isu sekolah, orang cerita juga. Ada masalah juga dengan kontrak lah, apalah, projek lah. Kenapa jadi macam ni? Ceritalah dengan kami rakyat nih, benda-benda yang boleh menyedapkan telinga nih rakyat nih. Itulah bila orang kata, kalau dah jadi menteri tidak mampu, apa salahnya? Cara kehormat letak jawatan. Habis cerita. Tapi saya tahulah, nak tunggulah habis penggal, biar dapatlah pension kan. Tak apalah. Lepas ni bagi orang lain jadi menteri lagi baik, supaya tidak menyusahkan rakyat. Tapi inilah hakikat. Oke, kawan-kawan, so saya harap kita lihat nilai hari ini, apa yang berlaku dalam negara kita hari ini. Dan kita perlukan pemimpin yang telus, yang mempunyai tahap pimpinan yang baik, tahu ekonomi negara, tahu menjaga semua kaum. Ini yang kita cari. Pemimpin itu tidak lain
Ya, Datuk Sri Anwar Ibrahim lah yang kita ada hari ini. Marah lah orang-orang nih mengatakan saya membodek, tapi tak kisahlah, lantaklah orang nak kata aku bodek. Yang penting memang itu hakikatnya. Oke kawan-kawan, so sekian dari saya. #LTL, lawan tetap lawan, lawan sampai kerajaan yang ada ditumbang. Oke, thank you very much.